Assalamualaikum dan apa khabar semua. Terima kasih kerana menonton video saya. Kenalkan, saya Nazmi Ismail. Saya akan explain pada anda tentang pengenalan kepada centrifugal pump. Alright. Okay, so anda boleh tengok kat sini, centrifugal pump ni dia ada electric motor kat sini. Okay, electric motor. Dan dekat depan ni dia ada casing lah. Pump casing kan. Dalam casing ni ada impeller. So ni dia punya inlet, dia punya outlet lah. Okay. Alright, so kenapa dipanggil centrifugal pump? Alright. So, fungsi centrifugal pump adalah untuk menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga hidrolik dengan menggunakan centrifugal force yang bertindak pada cecair yang masuk tu. So firstly nak bagi anda faham tentang centrifugal force ni. Anda boleh tengok contoh atlet yang lontar peluru tu kan. Atlet yang lontar peluru tu. So atlet ni sebagai center ataupun axis ataupun paksi. Dia pusingkan bola tu. Ni tali kan, ni bola. Dia pusingkan bola tu untuk create, untuk hasilkan daya yang lebih kuat bagi bola tu boleh lantun dengan lebih jauh. So tengok arah sambil dia pusingkan bola tu pakai tali tu. So arah ke sini dipanggil centrifugal force. Okey. So maksudnya cecair yang masuk melalui suction ni ke tengah impeller air ni, dia akan berpusing hasil daripada centrifugal force. Pusing melalui, ni kita panggil volute chamber lah. Dalam casing ni volute chamber dan keluar melalui discharge. So centrifugal pump ni biasa digunakan untuk mengangkut cecair daripada tempat yang rendah ke tempat yang tinggi lah. Biasa digunakan untuk angkut cecair daripada tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Kemudian antara kegunaan centrifugal pump adalah dalam sektor pertanian, dalam sektor wastewater treatment, dalam sektor oil and gas, refinery, dan juga dalam sektor penghasilan tenaga elektrik lah, power generation plant. Kemudian antara part ataupun komponen utama, so ada dua lah komponen utama dalam centrifugal pump ni, iaitu impeller dan casing. Yang elektrik motor tu fungsinya untuk membolehkan impeller tu berpusing, bagi memusingkan cecair yang masuk dalam pump dan keluar melalui discharge kat sini. Alright. So kita pergi pada impeller terlebih dahulu. So fungsi impeller macam tadi yang saya explain, dia akan berputar untuk membolehkan cecair itu dipump keluar. So untuk impeller dia ada 3 jenis, iaitu open macam ni. Open dia ada blade kan. Dia ada blade sahaja. Kalau semi open dia ada blade dan dia ada macam plate kat bawah. Ada plate kat bawah dia. Ada blade dan ada plate kat bawah dia. Kemudian close dia ada blade kat tengah ni yang diapit oleh 2 plate. Itu impeller. Kemudian casing. Casing pun ada 3 jenis, iaitu volute casing, vortex casing dan casing with guide blades. Alright. So anda boleh tengok kat sini, cecair masuk melalui suction side ni ke tengah impeller air tu. So dia bagi tahu kat sini rotating direction indicator. Kat sini ada penunjuk arah mana pusingan impeller tu. So impeller tu contoh dia pusing ke sini kan. So cecair tu masuk ke sini, centrifugal force menolak cecair tu ke tepi ni dan pusing melalui volute chamber. Ni kita panggil volute chamber. Dalam pump casing dia ada volute chamber. Cecair tersebut pusing melalui volute chamber tersebut sampai keluar melalui discharge ataupun ni outlet ni. Kalau anda tengok kat sini, dia ada drive shaft flange. Fungsi drive shaft flange ni adalah untuk menyambungkan casing pump ni dengan electrical motor dekat belakang tu. So sebagaimana yang anda tahu, fungsi electrical motor adalah untuk memusingkan shaft. Dia akan pusingkan shaft, transmit torque kepada impeller untuk pusing lah, bagi membolehkan cecair dipump keluar. Kemudian ini adalah GA drawing, General Arrangement Drawing untuk centrifugal pump. So secara ringkasnya dia ada mechanical assembly, contoh macam shaft, bearing,
dia ada sealing untuk prevent leakage, dan dia ada structural component dia lah. Okay. Kemudian casing kat depan ni, casing dia convert velocity into flow. Dia maksudnya impeller tu dia pusingkan cecair tu melalui casing. Dia flow dalam casing tu keluar melalui discharge ataupun outlet ni. Okey, kemudian priming. Okey, apa fungsi priming? Alright. So, sebelum centrifugal pump tu mula beroperasi, dia perlu buat priming. Okey. So saya explain pada anda apakah itu priming, kenapa perlu buat priming. Okey, contoh ketika pump tu masih kosong, dalam dia ada udara kan. Okey, dalam dia ada udara, dan bawah ni ada air lah. Kalau kita pusingkan, okey, ni udara kan. Kalau kita pusingkan dia punya impeller ni, air tu tak boleh naik. Sebab apa? Tekanan yang dihasilkan oleh pump tersebut tidak dapat menyedut air tu naik ke atas. So pump tak dapat dilakukan lah. Nak pump cecair tu tak boleh lah. Jadi dekat atas ni anda tengok dia ada priming port tu. Kita buka priming port tu, kita isi air, kita remove semua udara kat dalam pump tersebut, kita isi air sampai penuh dalam centrifugal pump tu. And then kita buka discharge valve kat sini ada discharge valve lah. Kita buka discharge valve tu, kita start pusingkan impeller tu, kita buka. Okay, kita buka macam kita elektrik motor tu dia pusingkan impeller tu. Okay. Dan tekanan kat sini cukup untuk menyedut air ni masuk dan pump keluar. That's why kita buat priming. Priming ni maksudnya untuk membolehkan centrifugal pump tu mula beroperasi dengan baik. Okay. Okay, to remove all the air from the pump. Okay. Kemudian the pressure generated at the centrifugal pump impeller is directly proportional to density of fluid. Maksudnya kalau udara, tekanan yang dihasilkan oleh pump tersebut tak kuatlah untuk menyedut air ni dan pump keluar. Tapi kalau kita bubuh air yang lebih tinggi density dia berbanding udara, tekanan yang dihasilkan oleh pump tersebut ketika impeller ni mula berpusing adalah cukup untuk menyedut air ni masuk dan pump keluar. Itu konsep priming. Okey, kemudian kita pergi kepada working principle untuk centrifugal pump. Okay, sebagaimana yang anda tahu, fungsi centrifugal pump adalah untuk mengangkut cecair daripada tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Kebiasaannya daripada tempat yang rendah dan ke tempat yang tinggi lah. Okay, contoh kat sini, air ni kat bawah ni. So, lepas buat priming, okay, pump tersebut mula beroperasi. Dia menyedut air daripada tangki ni masuk melalui strainer, foot valve, kemudian melalui suction pipe. Okay, suction flame masuk ke dalam centrifugal pump, okay, ke impeller air, berpusing melalui volute casing ni ataupun volute chamber ni, dan keluar melalui delivery flange, okay, delivery valve, melalui delivery pipe dan masuk ke overhead water tank ni. Alright. Okay, so kat sebelah kiri ni, sebelah kiri tu anda tengok dia ada label kan, HS, HD. HS ni maksud dia suction head. Suction head lah. Sini suction head. Sini adalah delivery head. Okay. Maksudnya suction head tu maksudnya adalah tekanan lah. Tekanan air yang masuk ni. Okay. Kalau yang delivery head tu adalah tekanan air yang keluar daripada centrifugal pump menuju ke overhead water tank. Menuju ke sini lah. Dan masuk ke overhead water tank. Okay. Boleh faham Kemudian pump cavitation. Okay. Pump cavitation adalah masalah yang biasa berlaku dalam centrifugal pump. Okay. So macam mana cavitation boleh berlaku? Okay. So bila pump tu beroperasi dalam tekanan yang rendah ataupun dalam high vacuum condition, maksudnya kosong. Maksudnya ada banyak udara dalam tu kan. Cavitation boleh berlaku. Cavitation boleh berlaku. So bila cavitation berlaku, okay, bubble yang hasil yang cavitation tu kan, dia akan merosakkan impeller ni. So anda boleh tengok kat sini, impeller tersebut boleh mengalami kerosakan mekanikal jika cavitation terus berlaku. Okay? Jika cavitation terus berlaku. Alright. So anda boleh tengok kat bawah ni penerangan dia
the bubbles carry over to the discharge side of the pump, the fluid condition change. Compressing the bubble into liquid and causing it to implode against the face. So dia akan attack permukaan impeller tu dan menyebabkan dia rosak lah. Okay, itu cavitation. Okay, sekarang kita pergi kepada jenis-jenis centrifugal pump. So dia banyak kategori dia. Okay, so untuk kategori yang pertama adalah berdasarkan number of impeller, berdasarkan bilangan impeller. So ni single stage dia ada satu impeller, two stage dia ada dua impeller, satu dua. Multi stage dia ada banyak, dia ada 3 dan lebih impeller. Okay. Kemudian based on orientation of case split. Macam ni axial split, ni radial split. Axial split ni cecair tu masuk kat sini, pusing kat dalam ni impeller lah, cecair tu masuk kat sini, pusing keluar kat sini. Kalau radial, cecair tu masuk ke sini, pusing naik ke atas ni. Okay, itu perbezaan antara axial dengan radial. Kemudian berdasarkan type of impeller design. Ni single suction, masuk sini dan keluar kat sini. Double suction, masuk sini dan keluar kat sini. Kemudian berdasarkan type of volume. Volume ni lah cecair tu lalu kan. Okay, dia masuk dekat impeller I ni. Macam yang double volute ni dia pecah. Dia terbahagi pada dua lah. Itu yang jadi double volute. Okay. Macam ni single volute, dia satu je. Single je. Okay. Kemudian berdasarkan di mana kedudukan bearing support tu. So ni kita panggil overhang. Yang ni pula between bearing. So kedudukan dia dekat antara ni, between bearing ni. Okay. Kemudian berdasarkan shaft orientation. Okay, shaft tu batang tu lah, batang yang memusingkan impeller tu kan. So horizontal macam ni, horizontal, dan ni adalah vertical. Okay. Alright. Okay, so lastly kita pergi kepada kegunaan application centrifugal pump ni, di mana dia digunakan sangat meluas dalam industri oil and gas. So oil and gas digunakan untuk mengepam minyak mentah, mengepam slurry. Slurry ni macam kondensate, macam cecair yang likat tu lah, yang kotor-kotor tu kan. Mud ni macam mud ni selut lah. Mud ni juga digunakan untuk drilling proses. Masa kita drilling telaga minyak tu, kita letak mud untuk kita lubricate, drill bit tu. Dan digunakan untuk refinery ni, yalah, untuk refinery dia akan proses minyak mentah jadi produk seperti gasoline, diesel, kerosene, nafta dan seumpamanya. Okey, kemudian power generation plant. So sebagaimana yang kita tahu, dekat Malaysia ni sumber tenaga elektrik, sumber utama untuk penghasilan tenaga elektrik adalah menggunakan natural gas. Okey. Kemudian industrial, kilang-kilang lah. Of course, kilang-kilang memang tak dapat lari daripada menggunakan centrifugal pump untuk transmit cecair dan seumpamanya lah. Kemudian untuk sistem pencegah kebakaran, macam ni fire protection sprinkler system. Okay, memang menggunakan pump untuk mengalirkan air bagi mencegah kebakaran. Bagi mencegah dan melindungi kebakaran lah. Okay, kemudian wastewater treatment, okay, digunakan untuk angkut cecair tu lah. Angkut cecair kotor tu kan, bagi proses, rawat dan jadi air bersih balik. Okay, dan banyak lagi application dia, antaranya farmasi, perubatan, digunakan untuk chemical dan juga untuk F&B lah, urusan makanan dan minuman. Okay. Alright, so itu saja daripada saya, Nazmi Ismail, untuk penerangan tentang pengenalan kepada centrifugal pump. Banyak lagi pasal centrifugal pump ni yang saya nak explain. Okay, tapi untuk sekarang, yang penting anda faham tentang asas-asas centrifugal pump. Okay. So, thank you kerana menonton video saya. Teruskan follow saya untuk lebih tutorial dan update. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.